Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tajuk kali ini memang paling menarik perhatian kita. 14 hari atau 14 bulan. Wah, ini satu tajuk yang menarik. Keyakinan ditunjukkan Hamzah Zainuddin ketika umum surat arahan MPT kepada 6 ahli parlimen bersatu mungkin tidak bawa banyak makna. Suka tengok Hamzah Zainuddin atau Mejah dalam logat Perak sangat berkeyakinan ketika mengadakan sidang media berkaitan arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi MPT bersatu pada Jumaat. Ialah, sebagai Setiausaha Agung Parti, patutlah beliau tunjukkan keyakinan supaya apa saja arahan dan makluman dapat disampaikan dengan jelas dan tegas. Barangkali juga ia tersirat keyakinan bahawa 6 ahli parlimen MP yang didakwa mengkhianati parti itu dengan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan dapat dikosongkan kerusi mereka kesudahannya dengan keenam-enamnya akan terperangkap dengan arahan terbaru berkenan. Sesuatu yang disifatkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebelum ini sebagai strategi parti itu. Siap menyekolahkan wartawan dalam sidang medianya, ahli parlimen larut itu menuntut media agar tidak meminda istilah digunakan parti itu dalam makluman rasminya. Sebarang pindaan atau penggunaan kata nama yang sama dikhawatirnya akan membawa maksud berbeza atau menimbulkan kekeliruan pula. Jadi ikutilah seperti yang dimaklumkan. Katanya tidak usah diubah-ubah. Saya sebut terhenti tapi media suka sangat guna ayat lain. Saya maklumkan di sini at any one time bila saya beri penjelasan kepada media. Saya gunakan ayat ini apabila mereka wakil rakyat bersatu melanggar sesuatu perkara yang membabitkan pasal 10.4 Perlembagaan Bersatu, maka dia terhenti. Jadi jangan guna ayat lainlah, selalu guna ayat lain, kata beliau. 2,5 bulan selepas Bersatu meminda perlembagaannya 2 Mac lalu, sidang media itu diadakan untuk memaklumkan keputusan MPT mengeluarkan arahan khusus menurut pasal 10 dalam kurungan 5 Perlembagaan Bersatu yang menghendaki semua ahli parlimen dan adunnya mengakui, menerima dan mengesahkan semua arahan parti dalam tempoh 14 hari. Kegagalan yang berhormat berbuat demikian akan menyebabkan keahlian yang berhormat dalam Bersatu terhenti dengan serta-merta mengikut pasal 10 dalam kurungan 4 Perlembagaan Bersatu. Katanya, sambil menambah jika keadaan itu berlaku, semuanya berkemungkinan besar perlu mengosongkan kerusi di bawah akta anti lompat parti sekaligus memberi laluan kepada PRK. Surat arahan yang mempunyai 5 arahan asas itu menghendaki wakil rakyat bersatu sebagai ahli untuk mempunyai tanggungjawab di bawah parti, yaitu setia dan mendukung dasar, matlamat dan tujuan parti, khususnya termaktub bawah pasal 9 dalam kurungan 1. Selain itu, wakil rakyat bersatu termasuk 6 ahli parlimen yang menyokong kerajaan, yaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Azizi Abu Naim Gua Musang, Zahari Kecik Jeli, Said Abu Hussein Hafiz Said Abdul Fasal Bukit Gantang, dan Dr. Zulkaperi Hanapi Tanjung Karang. Selain Adun Selat Klang Abdul Rashid Asyari yang menyokong Menteri Besar Selangor, juga tidak menyertai kerajaan pimpinan Anwar dan tidak menyokong mana-mana menteri besar, ketua menteri atau kerajaan negeri yang dipersetujui Bersatu. Ia juga melibatkan perkara 49 dalam kurungan E
Perlembagaan Persekutuan dan peruntukan serupa dalam perlembagaan negeri bagi menghalang perbuatan lompat parti yang telah dipermainkan oleh wakil rakyat yang bersikap selingkuh dengan menukar atau memberi sokongan kepada pihak lawan tanpa melepaskan keanggotaan atau tidak lagi menjadi ahli parti. Hal ini memperlekehkan pindaan perlembagaan persekutuan dan peruntukan serupa dalam perlembagaan negeri-negeri. Khusus wakil rakyat sokong sebelah sana, ada arahan tambahan kita berikan kepada mereka. Mereka tahu dan rakan media boleh tanya mereka apa arahan khusus. Saya sebagai setiausaha agung berikan tambahnya tanpa menghuraikan arahan berkenan. Cuma bezanya, akta anti lompat parti hanya memberi kesan kepada ahli parlimen yang membuat tindakan lompat parti atau keluar daripada partinya sendiri. Akta itu bagaimanapun tidak memberi kesan kepada ahli parlimen yang dipecat parti. Tiada dalam mana-mana undang-undang itu yang menyatakan mengenai ahli parlimen yang terhenti daripada menjadi ahli parti yang mendedahkan ia kepada pelbagai tafsiran. Di soal wartawan, apakah terhenti bermaksud digantung atau dilucutkan keahlian? Mejah seperti tercari-cari jawaban. Terhenti maknanya dah tak ada ia. Dibawa kereta sampai situ pub berhenti. Stop, tak adalah lagi. Tadi kita dah bagi seorang yang berhormat, Radzi Jidin. Kita dah bagi dia surat ini tadi. Dia dah sign, menerima semua arahan itu dia buat. Maknanya dia tak terhentilah. Maknanya dia ahli yang baik, mengikut arahan, kata beliau. Ditekan adakah surat arahan MPT itu menjadi satu peluang kepada 6 MP berkenan, khususnya untuk tarik balik sokongan kepada kerajaan. Meja seperti menahan dirinya daripada naik angin. Dia baca surat itu, dia faham dan dia tahu apa yang patut dilakukan. Tak usah tanya saya sebab saya tak tahu apa dia nak buat. Tanyalah dia apa dia nak buat. Tanya saya nak buat apa, saya hanya berikan arahan, kata beliau. Tapi Mejah pun harus tahu arahan MPT Bersatu itu tidak akan terlaksana semudah diharapkannya. Kerana ada proses tertentu yang perlu dilalui. Selepas tempoh 14 hari yang diberikan luput, tanpa mengira wakil rakyat bersatu yang disasarkannya menjawab atau tidak, parti itu perlu mengemukakan notis kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul untuknya membuat keputusan berhubung mana-mana ahli yang dimohon untuk dilucutkan kelayakannya. Sudah pun ada duluan dalam kes ahli Parlimen Bersatu dari Sabah sebelum ini yang menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS pada tahun 2022. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor ketika itu mengumumkan beliau bersama 4 yang lain iaitu Arzmizan Muhammad Ali, Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan, Batu Sapi, Mat Bali Musa, Sipitang, dan Jonathan Yasin, Ranau, meninggalkan Bersatu untuk menyertai GRS. Berikutan itu, Johari menolak permintaan Bersatu, sebaliknya membenarkan 4 ahli parlimen dari Sabah itu mengekalkan kerusi parlimen masing-masing. Bersatu selepas itu mengambil tindakan undang-undang untuk Johari mengisytiharkan kerusi 4 ahli parlimen itu kosong. Tapi ia ditolak Mahkamah Tinggi yang menyebut ia terikat dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang memutuskan bahawa keputusan Speaker sama ada wujud kekosongan tidak boleh diadili di bawah perkara 6 dalam kurungan satu perlembagaan. Pada 17 November 2023, Bersatu memfailkan rayuan untuk mencabar keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan mendapatkan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman berhubung keputusan Johari untuk tidak mengisytiharkan kerusi 4 ahli parlimen Sabah itu kosong.
Mahkamah Rayuan bagaimanapun masih belum menetapkan tarikh pendengaran rayuan sehingga kini. Menyusuli surat arahan terbaru MPT itu, Suhaili adalah yang pertama memberi reaksi dengan mengulangi pendirian terus menyokong pentadbiran Anwar di samping menyatakan apapun arahan tidak menggoyahkan pendiriannya. Beliau juga enggan mengosongkan kerusi Parlimen Labuan seperti dituntut bersatu dalam arahan tambahan khas. Ini disusuli pula oleh Syed Hussein semalam yang menyifatkan surat arahan bersatu itu tidak bermakna. Saya dah pun terima surat berkenan. Tiada apa-apa makna dan saya tak akan jawab. Saya nak tunggu apa tindakan mereka selepas 14 hari. Dan jika berlaku PRK pun, saya akan turun bertanding. Apa yang saya buat adalah mahu menunjukkan tindakan mereka itu tak betul, merosakkan fikiran rakyat dan mengganggu ahli parlimen menjalankan tugas, katanya di petik Berita Harian. Nampaknya keadaan akan kekal status quo seperti sebelum arahan MPT itu dikeluarkan. 6 ahli parlimen dan seorang adun itu tidak akan mengubah pendirian mereka. Kata 2, 14 hari yang diumumkan Meja boleh berlanjutan 14 bulan atau lebih. Untuk penyelesaian diperoleh andainya seperti kes 4 ahli parlimen bersatu dari Sabah itu berlanjutan ke mahkamah. Dipetik daripada mykmu.net dari sumber FMT. Persoalan besar, 14 hari atau 14 bulan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.